Kita ramai lagi tak ada. We wait for a while. Let them come in. Cik, what chapter is this? 7, right? 6 sayang, belum habis lagi 6 kan? Oh, 6 lah. What page in textbook? Textbook, we are still at 1 to finishing sayang, 6.4. Or taraf-taraf, is it? 6.4, we are talking about masalah magiran and everything. 126 sayang. Ah, okay, okay. Okay, one question. Wajarkah undang-undang Inggeris diperkenalkan di negara kita? Wajarkah? What do you all think? Adakah wajar undang-undang Inggeris diperkenalkan di negara kita? Who can tell me the answer? Guys, I give you one question. Saya tanyakan kepada anda, wajarkah kita gunakan undang-undang Inggeris di negara kita? What does the undang-undang English have? Inggeris yang kita ada straight undang-undang tu dan juga undang-undang yang diperkenalkan oleh Inggeris. Perlu tak kita gunakan undang-undang tersebut di negara kita? Tidak. Tidak. Why Not so sayang? sure. Nah, this is I'm asking y'all. You will tell me. Why kita tak perlu gunakan undang-undang Inggeris? Ini akan menggugat pemimpin-pemimpin kita. Menggugat pemimpin. Lagi. Menyebabkan kita kehilangan kedaulatan. Hilang kedaulatan. Okey, lagi. Apa lagi? Because kita sudah pun ada apa? Kita sudah pun ada undang-undang kita sendiri, correct or not? Perlembagaan. Kita sendiri dan sebagainya, correct or not? Okay, now. So saya akan mulakan dengan topik anda. Okay, we give them another 5 more minutes.
Okay, now ada 2 ekor lagi. Kita tengok. Okay. Now where we start, sayang? Okay, mana kita berhenti? Okay. Sudah tidur? Semua tidur kah? Okay, shall we start, guys? Everybody's here? Yes, teacher. Okay, Yeah. bagus. Alright, now. So kita boleh nampak bahagian terakhir tadi yang cikgu ajar. Cikgu ajar isu yang kita lihat adalah yang ini, iaitu masalah kesihatan dan juga sosial. Satu, keperluan asas dan juga kita ada hak wanita kehamilan yang terhad. And then kurangnya perkhidmatan kesihatan wanita mengandung dan kadar kematian yang tidak normal dan juga kadar kelahiran yang tidak normal dan kematian yang terhad. So bagaimana kita mengawal isu tersebut? Kita ada mengawal kadar kelahiran. How we do that? Kita memperkenalkan perancangan keluarga dan menambahbaikkan perkhidmatan kesihatan di luar bandar. So itu adalah masalah yang berkaitan dengan kesihatan dan juga sosial, iaitu kita lihat kepada keperluan asas dan juga wanita, keperluan asas yang kita menghadapi, ya, because basically kalau kita pergi ke hospital mana-mana, kita menghadapi masalah untuk wanita yang hamil, dia tunggu lama, and kita boleh nampak, ya, if you go to government sectors, you boleh nampak pity them. They will have another baby, carrying another baby, and they have to wait for a long and everything. And apart from that, kita juga menghadapi masalah dalam kekurangan perkhidmatan kesihatan ibu. Betul lah, itulah Ilhan apa saya dah cakap. Okay, so kurangnya perkhidmatan kesihatan ibu mengandung and kadar kematian, kelahiran yang tidak normal. Okay, because why nowadays, anda boleh nampak kita ada kes buangan bayi and so many is happening everywhere. Alright. So and then kematian juga sangat tinggi. So apakah yang boleh dilakukan? Kita ada untuk mengawal kadar kelahiran, kita memperkenalkan program perancangan keluarga oleh LPKKN, and then kita juga menambahbaikkan perkhidmatan kesihatan di luar bandar. Okay, now apart from that, can you all understand yang ini? So ini adalah bahagian yang kita belajar tentang 5.4. Nah sekarang kita masuk kepada tragedi kaum. So who can tell me apa masalah? Apa yang Perkauman. Isu perkauman. Apa yang berlaku, sayang? 13 Mei. Because of the kemenangan DAP mengejutkan semua pihak dan they berarak and malukan Melayu. Okay, then what happened? And then they Port Aceh tunjuk penyapu, nak sapu Melayu keluar. What is that, sayang? They tunjuk penyapu je. On the way berarak, they use the Siapa broom. tunjukkan? Orang Cina. Alright. Okay.
because of pilihan raya lah basically. Okay, apa lagi sayang? Siapa tahu lagi? They go the Kampung Baru je, berarak at Kampung Baru. Then what happened kat situ? Banyaklah the Chinese people serang the cops everything. Okay. Alright. So itu adalah tak ada dalam buku teks kita, betul kan sayang? Yup, tak ada. So certain things kita nampak kat situ, tak ada kat situ. So tapi kita tengok kat sini apa yang berlaku ya. Nah 6.5, tragedi hubungan antara kaum. Nah rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 bermula beberapa hari selepas pilihan raya umum ketiga 1969. Okay. Nah punca daripada penyokong parti politik yang melakukan provokasi akibat daripada keputusan pilihan raya, ia tertumpu di bandar-bandar utama terutamanya Kuala Lumpur, Selangor dan juga kawasan sekitarnya. Nah, faktor dan peristiwa berlaku kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan juga sosial, keadaan dan juga keputusan pilihan raya membawa kepada situasi ini. Ketegangan bermula sejak kempen pilihan raya. Parti politik yang mengeksploitasikan isu menyentuh persaingan kaum semasa berkempen. Dan pada masa ini PKM mengambil kesempatan mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan. Kempen menggunakan sentimen perkauman dan agama juga mendapat sokongan. Perarakan kemenangan tidak terkawal hingga menimbulkan kekacauan dan juga provokasi. So anda boleh lihat, nah rusuhan kaum ini bermula pada 13 Mei, dia adalah tarikh hitam dalam sejarah negara dan ia adalah bermula selepas beberapa hari pilihan raya umum ketiga. Ini berpunca daripada penyokong parti politik yang melakukan provokasi akibat keputusan pilihan raya tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan juga kawasan sekitarnya. Nah, apakah peristiwa? Nah, faktor yang membawa kepada masalah ini adalah kesan daripada ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Nah, how? Ekonomi ini kita boleh nampak pada masa ini masyarakat Melayu masih terabai, mereka masih kat kawasan luar bandar. And social ini adalah status. They are still in kawasan luar bandar and status mereka rendah. And the Chinese pula sudah maju and status mereka lebih tinggi. So that was another imbalance system yang berlaku dalam negara kita. And pada masa ini keadaan dan keputusan pilihan raya umum juga telah membawa kepada, am I recording? Okay. Okay. Nah, cikgu ulang balik. Nah. So okay, ketegangan politik berlaku sejak daripada kempen pilihan raya. Parti politik telah mengeksploitasi beberapa isu berkaitan dengan kaum, isu berkaitan dengan agama, menyentuh sensitiviti kaum semasa berkempen dan pada masa ini PKM telah mengambil kesempatan mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan. Nah, kempen sentimen perkauman dan agama telah mendapat sokongan. And perarakan yang menang, as Ilhan told us, that memang ada perarakan yang menang, tidak terkawal hingga menimbulkan kekacauan dan juga provokasi. Can you all understand, guys? Boleh faham? Okay. Alright. Now, so apa yang berlaku kita tengok kat sini. Yap, correct. Rusuhan kaum inilah yang membawa kepada penubuhan Margiran. Okay. Alright. Now, so langkah mengatasi, kita ada beberapa langkah kita akan lihat. Send me the book, I want to see. Because there is some issue I have to talk to you personally. Okay. Okay. You show me the book. Okay, now. Langkah mengatasi kita punya masalah. So ini adalah peristiwa kita.
peristiwa kita adalah darurat. So darurat telah membawa kepada penubuhan Mageran and kita ada peranan raja dalam mewujudkan kita punya keamanan. Now, darurat. Apa artinya darurat sayang? Curfew. Bila keadaan negara tidak aman, huru-hara, ia telah membawa kepada apa? Curfew. Can understand? So curfew adalah darurat, anda tak boleh keluar, anda tak boleh buat tu and everything lah. So pada masa ini apa yang berlaku? Darurat dipenalkan pada 16 Mei 1969. Perlembagaan digantung dan parlimen ditangguhkan. So perlembagaan digantung artinya whatever law daripada perlembagaan tak boleh digunakan pada masa ini, and parlimen pun ditangguhkan seperti yang Like now lah je. Yes, correct. I just want to say it. Alright. And pusat perlindungan diwujudkan. Right now also lah kita ada banyak pusat-pusat untuk COVID dan sebagainya. Correct or not? And then kita ada kuatkuasakan perintah berkurung. Not berkurang, berkurung. Right, curfew. Now, anda tidak dibenarkan keluar, menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Penerangan is about the berita-berita dan sebagainya. Mereka menapis tapisan berita supaya sahih. Kerajaan memastikan bekalan makanan mencukupi di tempat perlindungan. And then menempatkan mangsa rusuhan di Stadium Merdeka dan juga Tiong Nang Settlement. And then mereka juga memagar kawasan baru. Tentera memberi perlindungan kepada penduduk di kamp tentera. Boleh faham? Can understand? So this is the situation yang berlaku pada masa Boleh. Satu, kita lihat parlimen telah digantung, parlimen telah ditangguh, perlembagaan digantung. So pada masa ini yang berkuasa adalah kita punya sultan sahaja ataupun kita punya not Perdana Menteri. Pada masa ini yang berkuasa adalah raja-raja. Okay. So pusat perlindungan telah diwujudkan. Kuat kuasa perintah berkurung. So kita ada kuat kuasa perintah berkurung. Kita tidak dibenarkan keluar. And then menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. And pada masa yang sama, semua berita telah ditapis supaya menjadi sahih. And kerajaan pastikan bekalan makanan di pusat perlindungan mencukupi. And then mangsa-mangsa yang terlibat telah dipindahkan, ya. So kita boleh nampak. Tapisan berita means they filter all the news sayang. Radio ke, berita ke, mereka baca balik. So kalau ada yang sensitif, yang ada provokasi and everything, they will cut it off all the berita. Can understand sayang? Nowadays we cannot control all the berita. You can see every day I will be reading, ya. So I'll show you all one thing. Ini jangan beritahu kepada sesiapa. I will off this recording sekejap. Dan mereka menapis berita sahih dan sebagainya, dan kerajaan memastikan bekalan makanan di pusat perlindungan cukupi, and they also pindahkan penduduk ke kawasan yang baru. So especially yang Melayu ni mereka pindahkan ke Stadium Merdeka, yang Chinese mereka pindahkan ke Tiong Nang Settlement and everything. And then kampung baru, so that they don't disturb the people. Kampung baru telah dipagar. And tentera telah memberi perlindungan kepada penduduk di kamp tentera. Nah, dalam masa inilah Mageran telah dibentuk. Okay, what is Mageran? Mageran adalah Majlis Gerakan Negara. Okay, Majlis Gerakan Negara diberi kuasa memerintah semasa darurat. Because of this thing, they were given the country. Pada masa darurat tak ada Perdana Menteri dalam negara. It's all dissolved. The parliament is dissolved. So mereka memberi kuasa kepada Mageran daripada 16 Mei sehinggalah 23 Februari 1971. So it's almost around 6 months they take over. Diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Dan anggota yang terlibat pada masa inilah pegawai perkhidmatan awam, pegawai tentera polis dan juga pegawai tinggi polis dan juga tentera. Nah, apakah fokus mereka? Now, what they were doing, what was the focus? Fokus mereka adalah menyelesaikan masalah perpaduan. Mereka juga ingin menyelesaikan masalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum.
Okay, apart from that, tanggungjawab Magiran anda boleh nampak kat sini. Peranan dia adalah untuk mengembalikan keamanan dan juga undang-undang, menentukan pentadbiran yang lebih licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, and menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga kembali negara kembali tenang, and also menguatkuasakan Akta Hasutan 1948, and then Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan tentang usaha kerajaan. So ini semua yang dilakukan oleh Magiran. So what they did, mereka cuba mengembalikan keamanan negara, menentukan pentadbiran negara lebih licin dalam negara, and mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, and then menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Mereka juga menguatkuasakan Akta Hasutan 1948, Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Can you guys understand? Boleh faham? Can. Okay. Now, selaras dengan Magiran, so kita tahu orang yang only in charge kat negara kita adalah yang di Pertuan Agong. Ada juga raja-raja negeri juga bertindak. Nah, kita ada Sultan Idris Shah, Sultan Perak, menasihati rakyat menjaga keamanan dan ditubuhkan Jawatan Kuasa Muhibah. Jawatan Kuasa Muhibah menulis surat merayu penduduk bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain, raja menitahkan rakyat bertenang dan mematuhi undang-undang. So ini adalah peranan raja. Semua raja-raja negeri yang lain telah juga terlibat untuk menenangkan keadaan. Boleh faham, children? Halo? Boleh. Boleh ya. So dengan ini tamatlah kita punya bab 6. So next week Okay, kita bye. masuk kepada bab 7. Siapa kata bye-bye? Saya nak masuk kepada latihan. Can we do the latihan please? Okay. Kita belum pernah buat buku blue book punya latihan kan? Belum kan? 1 question here, 2 question here. Okay, bye sayang. Siapa nak balik boleh balik. I got another tuition. Okay. Okay. No, not yet finish. Finish at 6 o'clock. Alright, now kita habiskan latihan ini, then I will let you all go. Okay, kita boleh nampak muka surat. Okay, Teacher, what's the name of this book? this one sayang, buku mentor. Mentor. Mentor book, and also some of y'all yang blue color book tu, sama ada some of y'all I give y'all photostated one, yang dapat original dapat, yang tak ada some of y'all saya photostatkan. Now wait let me go and take that book inside. Just go and check whether how they have outside. It's very hot after they cut. Okay. Shazwan, no. I gave it to you. You and what? Karat come together. I pass the book to you. Blue book is this one. Shazwan, check back. You and Karat came together with me. Cik, now what you want, Cik? Mentor or blue book? You ambil mentor book dulu. Everybody ada mentor. Teacher, see the inside of the blue book. Yeah, I see inside. Hey, John, you got the book. No, but my one are blue. You know, Blue like Cik, photostated white color lah, day. Cik, now Yeah, blue, show the blue front book or page. what? show inside. Now we are doing the mentor book. So I also kalau ada sempat masa saya akan buat bekam pula mentor book. Okay, now Then why you opening the blue book? Aju, I'm just showing lah to prepare your book lah. Hari tu mana kita berhenti?
I don't, Okay, I jumpa je. Thank you. The Kita book tak- still Yeah, very yeah. new. Okay, yang ini Yeah. semua dah ada buku Jingshan, what page is this? muka surat 65. Oh, Semua ada buku ni. I see the screen enough lah. Oh, Jacinta tak ada. Jacinta, I will send the books to you by tomorrow or the day after tomorrow. Saya akan hantarkan yang lain. Semua ada semua buku. Tak ada buku tu, you orang tipu cikgu. Ryan, do you have this book? Mentor book. Got. God. Blue book ada. Blue book don't have. Blue book tu photostat book, I give it to you. Ada. I never get. I never get je. Hey. You got it. No, sir, Ryan got. He lying. Because he got the same Yeah, time. he lying. Tak. je, I Ryan didn't don't have. get. No, he Ryan lying, got. sir. I know he got because he got with me. No. This Yes. the book No. is depan dia tak ada photostat. Dia photostat dari sini. Hey, Ryan don't have lah. I didn't give him. Ryan Ah. betul tak ada. Tak ada. I never get Betul it. lah Ryan. Aku tak bagi kan. Ada lah, ada. Sir, Ryan got. He No, got, Ryan che, don't he have. got. We Sean that Oh my day, God. che. Tak apa. You orang ada ke tak ada ke? Siapa tak ada, let me know. Saya akan photostat balik. So, Lepas. never lah, che. I just see the screen enough lah. Okay, bagus. Yalah je. Okay, Jacinta, this time you follow the class saya. Next week, cikgu akan hantarkan, the book will be with you because some place, because of COVID, buku tu tak boleh dihantar ya. Like even near to my place, yesterday I went to hantar, they said buku kat kawasan Puchong. I'm staying in Puchong. They say kawasan Puchong lambat because area tu COVID. So Jacinta, I think your book will be 1 week lah to come there. So tak apa, kita tunggu sekejap. I try to answer. Okay. Now kita tengok hari tu dah buat sampai mana? Hello. Mana? 17, 18 is the next one. 18? Okay, bagus. Kita tengok soalan 19. Teacher 18 belum lagi buat tau. Okay, bagus. Okay, 18 kita buat soalan tu. Okay, nah I bacakan, you orang bagi jawapan. Apakah peristiwa yang boleh dikaitkan dengan dua orang tokoh berikut? So kita ada Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan juga Tan Sri Ku Chong Kong. Beliau adalah beliau adalah mangsa kekejaman. Kedua-dua mereka telah dibunuh ya. So mangsa kekejaman komunis. Okay, now soalan 19. Ancaman komunis di Semenanjung Malaysia memasuki fasa kedua iaitu pada Mei 1969 until December 1978. Apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pengganas komunis? What they do? Donkey. Mereka mengebomkan Tugu, mereka juga membunuh orang kanan polis. Okay, question 20. Pelbagai usaha telah dirancang bagi melindungi rakyat daripada ancaman komunis, antaranya strategi coin. Nah, coin apakah langkah yang dibuat? What is coin? Coin adalah langkah untuk memenangi hati dan pemikiran rakyat agar mereka menyokong dasar-dasar untuk menghapuskan komunis. C, correct Chandra Lekha, correct. Okay, Chandra, where is Savita? Ramai tak ada. She joined just now, but then she got internet connection now, Oh, so she left. okay. Alright, now. Kita tengok sini. Wait, teacher 20, what was it? 20, the answer will be C, sayang. Okay, 21. Apakah tindakan kerajaan bagi mengatasi masalah ancaman komunis yang mendirikan kemah? Membina pagar sempadan. Yes, membina pagar sempadan. Dan kita menandatangani perjanjian ya, perjanjian sempadan dan membina pagar. Nah, setelah pembentukan Malaysia, rancangan pembangunan 5 tahun diteruskan melalui rancangan Malaysia Pertama. Apakah isu ekonomi yang wujud dalam kita punya pelaksanaan rancangan pembangunan? So what happened? Apa isu ekonomi yang kita hadapi?
Depan mata orang. It's very simple. The answer is B. Kejatuhan harga bahan mentah dan kita sangat bergantung kepada ekspor getah dan juga biji timah. Okay, so that's the issue ekonomi yang penting. We were too depending on kita punya getah dan biji timah. Okay, number 23. Now, salah satu isu yang wujud dalam pelaksanaan rancangan Malaysia Pertama adalah masalah kesihatan dan juga sosial. Apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut? Perancang keluarga. Yes, kita ada memperkenalkan program perancang keluarga. Okay, now 24. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan rancangan Malaysia Pertama, kita ada taraf hidup yang berbeza. So mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk di negara kita and peluang pekerjaan dan kadar pengangguran. So what was X? What we Vocational and technical. very good. Menubuhkan pusat latihan teknikal dan vocational. Nah, 25. Okay, now. Peristiwa rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei 1969 iaitu beberapa hari selepas pilihan raya umum ketiga. Apakah faktor yang menyebabkan rusuhan tersebut? So kita tengok. What is the issue? Hasutan Parti Komunis Malaya. Yes, correct. Ketidakseimbangan dalam Yes, ekonomi. correct. Ketidakseimbangan ekonomi dalam negara dan juga hasutan PKM. Nah, 26. Maklumat berikut merujuk kepada tindakan yang dilaksanakan kerajaan bagi mengatasi masalah rusuhan kaum 13 Mei. Parlimen digantung bina pusat perlindungan mangsa rusuhan, penguatkuasaan undang-undang. Apakah tindakan yang dimaksudkan? Darurat. Darurat. Very good. Okay, now 27 Mageran. Okay, dah. Kejap. 3 and 4. Alright, wait sayang. Okay. Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran dipengerusikan oleh Tun Razak Hussein. So beliau adalah pengerusi dia. Apakah tugas Mageran? So what Mageran buat sayang? 3 and 4. Yes, melicinkan pentadbiran. Betul lah, 3 and 4 ah? No? 2 and 4. Yes, 2 and 4 ah, betul lah. No, check. 2 and 3 lah, uncle lah. 2 and 3. Membentuk perpaduan kaum dan melicinkan Dewan mengamankan keadaan dan juga what we say, kita menjaga rakyat. So the answer will be 2 and 3. Faham sayang? Faham. Okay, now 28. Jabatan Penerangan berusaha menyekat berita palsu selepas peristiwa rusuhan kaum. Apakah usaha tersebut? What they do? Rusuhan kaum, tadi kita belajar apa? Adakah mereka tutup syarikat? Tapis. Tapis kan? So tapis ni what they're doing? Menutup. Menggantung ah. It's supposed to be menggantung penerbitan akhbar for that masa. Ada kat situ kan? Wait, Ada. Ada kan? Here. Ada kan? Yes. Menyusun semula, okay, tidak dibenarkan, tapisan berita. Betul tak? Okay. Mangsa, okay. Okay, tak ada. Okay, now, so 28, let me check. As I tell you, the answer will be menggantung penerbitan akhbar for temporary, ya, because mereka nak tapis. Okay, apakah peranan Sultan Perak Sultan Idris Shah semasa peristiwa rusuhan kaum? Menasihati.
Menasihati rakyat untuk menjaga keamanan. Okay, 29. Okay, dah. Okay, 30. Apakah tindakan yang diambil oleh pemimpin masyarakat dan politik bagi memulihkan keadaan perusuhan kaum? Muhibah. That is jabatan Muhibah. muhibah. Okay, Kana. So this is kita ada tindakan oleh pemimpin masyarakat. So kita ada jawatan kuasa muhibah. Very good. Okay, now. Ini semua bila mau buat lah. Okay, now take. I send to you already, Chair. Okay, bagus. Blue book, tolong sediakan. Wait. I have to find, Chair. Open the page first, Chair. I want to see how is it inside. Dah baru cikgu nak buka. Sebelum cikgu buka, you orang sudah pecahkan kepala saya. Don't have. Tapi siapa tak ada? Saya cikgu. Mishraf, how can you don't have? Cikgu, you said like, come back within like next week into. Oh But yeah. then like next week too, So that COVID. tutup kan? What page, teacher? Okay, siapa sekarang tak ada buku ni? Tell me now, faster, cepat. Buku apa? Ni buku ni, buku blue book ni. Saya suruh yang some of you blue book ni adalah saya dah photostatkan kepada dia warna putih. Dia muka surat depan dia macam ni. But then I think I think you said like, next week you'll get like some new stuff or something. Tapi you tak ambil kan? No. So you and your brother belum dapat lah. Yeah. Okay. Siapa lagi? Mishraf lagi. Ryan, you ada ke tak ada sekarang? Buku ni Ada. ada? Tak ada. Tak ada. Okay, lagi siapa? Cepat. Cikgu, this blue book ni covers for Form 4 and Form 5. Form 4 and Form 5. So dia ada Form 4 dengan Form 5. Teacher, where do you buy it? Where It's do you actually, beli this? As I told you sayang, this actually from cikgu daripada sekolah lain. This is sekolah typing. So I got it from somebody. So I need. So kalau cari kat Popular, don't have lah. Tak ada sayang. You can't get. Oh yeah. Teacher, which page are we in? Okay, tak apa. Okay, kita tengok kat sini. We are looking at page weight sayang sekejap. Okay, kalau anda boleh nampak muka surat 81. 81. Okay, teacher. Okay, I will try to photo. What page, Chair? 80, 81. So sekarang saya hanya ada 3 ekor aja. Jasmine, Mirsad, Misraf and also Ryan. Yang lain semua ada ya buku ni? Hello? Yes. Semua ada. Jangan nanti kata tak ada. Saya bunuh you orang. Because why later we'll do revision. Kita akan gunakan buku ini balik. Okay. Okay, now kita tengok soalan pertama. Okay. Penyataan yang manakah berkaitan dengan latar belakang ekonomi di Sabah dan Sarawak? Mengamalkan sara diri kekayaan hasil bumi. Okey. Dan berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Okey, correct sayang. 3 and 4. Mereka mengamalkan pertanian sara diri dan mereka memiliki kekayaan hasil bumi. Nah, nombor 2. Apakah cabaran memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan Sabah dan Sarawak? Size. It's very simple. Apa cabaran yang dihadapi? Size. Saiz yang besar. Okay, saiz negeri yang besar. Now, Rajah menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh Sabah dan Sarawak. Cabaran pembangunan, pelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan. Lagi satu adalah apa? Cabaran memajukan sistem pendidikan. Alright, very good. Nah, apakah peristiwa? Okay, semua yang lain semua tutup mulut ni macam mana? Okay. Now, what I'm going to do, because after this I got class 6 o'clock. Okay. Saya akan buat sampai pukul, because I need at least 10 minutes break.
Okay, saya akan buat sampai another 3 more minutes. After that, habiskan buku blue book ini. Next class, saya nak buat latihan dengan you orang. Boleh ke? So you Boleh. mean next class is next week, is it? Yeah. Next week, before we start with bab 7, I will ask you all back yang cikgu belum siapkan tu. And we try to do the essay So together. next week discuss the objective, is it? Yes. Okay, can. Boleh? Can you all do? Bye. Can. Okay. So cuba siapkan yang ini because everybody is very blur. Nobody is opening your mouth. Okay, that means you orang tak buat kerja you orang ataupun you orang tak faham apa yang kita belajar. Teacher, what page is it? Okay, page 80, 81 sayang. 80, 81 and also kalau boleh saya nak anda buat page, okay, start daripada sini. 77 until 81. Okay, cikgu tuliskan kat sini. Okay, tak apa, Sarah pun tak ada. Sarah, yours is white color sayang. Check, I send it to you is white color. Check sayang, I send you 2 photostated book for you, form 5. Check. Ada tak? Kalau tak ada, please let me know again. Okay, muka surat 77 sampai 81. Habiskan semua ini. So next, belum cikgu masuk kepada bab 7, I will do this bahagian with you all, then cikgu akan masuk kepada cikgu punya topik. Boleh ke? Sarah, do you have sayang? This book, I think I give it to you photo started sayang. Muka depan dia will be like this. I'm showing you. See. You can see like this. Saya rasa saya dah hantar. Syazwan, you ada kan buku ni? Dia dah lari dah dia. Ada tak Sarah? You tak ada, you let me know now itself. See? Yes. Cikgu hantar buku ni. Okay, saya sekarang 4 ekor saja tak ada. Jasmine, Mirsad, Mishraf and Ryan. So I will photo start and then I will. Okay, semua hantarkan alamat kepada cikgu. Please send your address to me. I will post it to you all. Boleh ke? Oh, sure. Okay, boleh. Okay. So Jasmine, I will together. Okay. And Ryan, send me your address sayang, boleh ke? Ryan. Okay, Cik. You send me your address sayang, cikgu akan hantarkan buku ni kepada anda. So I think kedai tu mungkin hari ni tak buka, dia akan buka tomorrow morning. I will try to get. Okay. Ryan send address. John, mana you punya buku? No, sure. I got. I just asked Ryan to send his address here. I want to see his house. You all better be careful. Whatever happening there, I'm reading. Okay. Now, so with then I will end the class today. So habiskan latihan ini, minggu depan saya akan tanya. Boleh ya? Oh, not. I'll be seeing you all tomorrow. What? See you guys. You all hate me, ya? Every Monday you orang tengok. Oh saya. my God, we have class tomorrow with Pankala as well. No. Now you have the fine. class with me also now. Mufti, after this I'll be seeing you all another 10 minutes. Allahu Akbar. Hey. I'll be Saya seeing kena you all. tidur. Give me 10 minutes break, then I will see you all. Bye-bye, guys. Thank you Bye, so much, Pankala. teacher. Teacher, see you Bye, guys. later. Wait, so we come back here 10 minutes later. Teacher, Yes, sayang, what is that? teacher. We come back here 10 minutes later. Yes, sayang. Another. I will send you all another one. All right. Okay, sayang. Oh, okay. Bye, guys. Bye. Sure, want to see what book or not? What book is? Yeah. Show me, sayang. Show me faster. Wait, I take. Got it. Mana? Yeah, you got it.
Where you got it? I bought it online, sir. Yes ah. Buy for cikgu berapa satu? Wait, later I send you the link. Okay, you send me the link. I want to Yeah. buy also. Very detailed non saya. What is it, sayang? Very detailed. Very detail ah. Tengku Abdul Rahman is excellent, sayang. He never lies. Even the bahasa also got all bahasa baku zone saya. Bahasa lama. Bahasa lama. Melayu, they call it bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern that time. Yeah. Eh, See, this is the part the AP one. mabuk kemenangan. That's true. That's so yes, send me the link. I want to buy. How much is Okay, can it? check. I'm not sure, sir. Later I send it to you. You can see inside there. Tengok kat belakang buku tu ada harga tak? Oh God. Excellent. I will buy. Okay, thank you, darling. Love you. Bye, sir.